Baik, jualan minyak buluh perindu berunsur syirik, jejaskan akidah dan adab ketika pulang ke kampung ketika sambutan Hari Raya. Antara fokus lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Dan perbincangannya kita langsung bersama Ahnaf Abu Bakar di sana. Ahnaf, silakan. Menjaga adab berkeluarga penting bagi mengelakkan salah faham dalam kalangan saudara. Ini termasuk apabila ada yang memilih menginap di inap desa atau hotel berhampiran ketika pulang berhari raya atas faktor menjaga aurat. Selain menjelaskan dengan berhemah kepada keluarga, penolong pengarah kanan bahagian dakwah JAKIM, Fida Syurkan berkata kesepakatan dan tolak ansur sesama ahli keluarga boleh menyelesaikan isu tersebut. Namun sekiranya kalau kita boleh ada kekuatan, mungkin balik kampung, sepakat adik-beradik untuk cadangkan yang lelaki saja tidur kat luar. Yang perempuan mungkin tidur dalam bilik. Perlu dirancanglah, mungkin kalau adik-beradik boleh faham semua, mungkin kita boleh buat. Ataupun mungkin yang lelaki tidur belah sana, penjuru lain, yang belah perempuan tidur belah penjuru lain perempuan. Ataupun perlu ada tirai dan sebagainya. Itu kita boleh rancang. Dan menjaga aurat isteri dan anak-anak kita. Dan itu lebih baiklah. Tambah beliau, menginap di luar bukan alasan untuk menjadi tetamu di rumah keluarga, sebaliknya perlu sama-sama membantu menguruskan keperluan ketika sambutan berkenaan. Penjualan minyak buluh perindu yang dipromosi sebagai pembawa tuah dan bahan pelaris perniagaan yang berunsur syirik adalah haram. Perkara itu dijelaskan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Jamali Muhammad Adnan. Jual beli berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai buluh perindu, sekiranya tujuannya mensyirikkan Allah, ya, seperti membawa tuah, kepercayaan bahawa dia boleh menjadi pelaris dalam perniagaan, boleh orang yang tak ada jodoh cepat jodoh dan sebagainya. Dan inilah yang kita sebut sebagai khurafat di alam maya. Ya, bagaimana kita lihat pelbagai barangan dijual tanpa mengira sama ada dia menepati kehendak syarak ataupun tidak. Ya. Ini kerana jual beli barangan yang mempunyai unsur syirik adalah diharamkan. Jelas beliau, sekiranya buluh perindu tersebut dijual beli atas dasar dijadikan seruling ataupun hiasan, maka hukumnya adalah harus. Jualan yang semakin meluas di laman sosial itu membimbangkan kerana ada pihak mendakwa minyak tersebut boleh mengikat kasih sayang dengan menggunakan doa-doa mustajab. Justru beliau menasihati umat Islam menjauhi dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang mendatangkan syirik. Jurusolek pengantin beragama Islam disaran mendalami hukum syarak. Ini bagi memastikan hasil tata rias wajah pengantin tetap dalam lingkungan syariat Islam. Justru Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kemajuan Islam JAKIM, Razidah Adam mencadangkan supaya satu latihan tersusun diwujudkan agar jurusolek boleh mendapatkan garis panduan yang jelas. Setiap orang sebenarnya, walaupun kita juru makeup ke ustazah ke siapa-siapa saja, dalam apa saja yang kita buat sebenarnya ada tanggungjawab kita di akhirat dan ada tanggungjawab di dunia. Kita kena betulkan perkara yang dah biasa buat dalam masyarakat, tapi sebenarnya itu berlawanan dengan syarak. So juru makeup yang ada ilmu ni, dia perlu ada kesedaran dan kena ubah tradisi yang biasa itu kepada satu benda yang biasa dari sudut syarak dan sahih dari sudut syarak. Mungkin ada di dalam kalangan kita ni, dia tidak dapat pendedahan tentang syariat ataupun apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Okey, biasanya Kak Fahmi akan share dengan pengantin, kita akan berdakwah secara lembut kepada pengantin. So jadi pengantin kat situ mendapat kesedaran. Kita buat macam santai, kita berdakwah secara santai. Kami mengambil keputusan membuat rules kepada pengantin yang tidak ada melanggar syariat. Okey, iaitu memakai bulu mata palsu tidak dibenarkan, tidak memakai kontak lens yang menukar warna anak mata dan menjaga adab pemakaian. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan bersama Berita Wilayah. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ahnaf langsung dari JAKIM.
Kita ke perkembangan seterusnya. 1,000 penduduk di Qariah Masjid Al-Ikhlasiah Pantai Dalam menerima manfaat daging korban daripada seekor lembu sado yang digelar abu dalam ibadat itu hari ini. Lembu jenis baka Charolais seberat 1 tan itu antara 5 ekor lembu sado yang dikorbankan oleh Badan Bukan Kerajaan Ikhlas Korban termasuk di Terengganu dan Melaka. Alhamdulillah pada tahun ini kami akan merancang untuk mengorbankan sekitar 5 ekor lembu sado. Jadi pada hari ini lagi 2 ekor akan dikorbankan di Terengganu dan juga di utara. Dan insya-Allah esok kami akan korbankan lagi 1 di Melaka, insya-Allah. Masjid sangat-sangat berbesar hati. Mana-mana NGO, mana-mana badan yang ingin bekerjasama dalam apa-apa program pun dengan masjid sangat-sangat alu-alukan. Jadi lebih-lebih lagi kita di sini perumahan PPR terdapat ramai yang berpendapatan rendah dan B40. Jadi kita akan agih-agihkan daging tersebut kepada mereka yang menghuni di PPR khususnya untuk mendapatkan daging korban. Saya amat terima kasihlah dari pihak NGO Ikhlas untuk sudi. Saya rasa ni kali kedua untuk tahun ni supply atau sponsor sado kepada kami dan kami merasalah nikmatnya korban pada tahun ini. Alhamdulillah hari ini dapat bekerjasama kesemuanya ahli-ahli masjid, tim-tim masjid Al-Ikhlasiah dapat membuat korban pada tahun ini 2023 ni untuk kesemuanya ahli-ahli masjid dan ahli